الحمد لله القائل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Al-Insan ayat yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat yang ke-59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yang Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh kita melaksanakan segala perintahnya dan bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita sentiasa dirahmati dan dijauhkannya daripada mengikuti jalan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Waliyahumullah. Ibarat pada tengah hari ini akan menyentuh perkenaan tajuk kesengsaraan penghuni neraka. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah sekalian, ketika Allah SWT menciptakan manusia, mereka telah diingatkan tentang dua pemisah bagi kehidupan di alam akhirat. Orang yang baik dan mentaati perintah Allah ketika di dunia, Allah telah menjanjikan kepada mereka dengan taman-taman syurga serta gambaran pemandangan yang sangat indah. Sebaliknya mereka yang ingkar, Allah telah sediakan sebuah negeri yang sangat menakutkan dan menggerunkan bagi sesiapa yang melalui pintunya. Ia adalah sebuah tempat yang digelar sebagai neraka. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 4 yang dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang kafir atau menderhaka rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah sekalian, apabila seorang hamba itu diseru untuk memasuki pintu neraka, mereka akan disediakan dengan satu pakaian yang khas untuk penghuni neraka. Bagaimana seorang yang bersalah akan memasuki penjara dan dipakaikan dengan pakaian penjara, begitulah dengan ahli neraka. Mereka diharamkan daripada memakai pakaian kemegahan yang dipakai dahulu ketika di dunia. Hal ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 19 yang bermaksud, inilah dua golongan, yaitu golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka dan disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Marilah sama-sama kita renungkan. Marilah tuan-tuan sama-sama kita renungkan betapa dahsyatnya kepanasan api neraka itu. Dia digambarkan berkali-kali ganda panasnya yang berbanding dengan kepanasan api di dunia yang kita dapat rasa pada hari ini. Jika sedikit sahaja daripada anggota badan kita yang terkena dengan api dunia ini sudah menyebabkan kesakitan, maka bagaimana pula keadaannya apabila seorang yang diazab dengan begitu dahsyat di dalam api neraka nanti. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahawa panasnya api di dalam neraka itu adalah 70 kali ganda berbanding kepanasan api dunia.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, api kamu di dunia ini adalah bahagian yang ke-70 daripada api neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang demikian sudah cukup kepanasannya? Padanya 69 bahagian lagi yang mana seluruh kepanasannya itu adalah sama dengan kepanasan bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah sekalian, setiap bentuk seksaan yang akan ditimpakan ke atas seorang itu adalah bergantung pada jenis perbuatannya ketika di dunia. Ada yang diazabkan dosa minum arak, ada yang diazabkan dosa berjudi, ada juga yang diazab kerana perbuatan kufur dan syirik. Setiap ahli neraka itu mereka akan dikumpulkan dengan teman-teman mereka yang sama-sama melakukan dosa dan maksiat. Mereka akan bersama-sama memasuki pintu tertentu daripada pintu-pintu neraka Jahannam. Masing-masing akan menyalahkan di antara satu dengan yang lain. Namun hal itu tidak sedikit pun dapat menyelamatkan mereka daripada menerima azab yang dahsyat yang telah disediakan untuk mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa azab seksaan yang paling ringan di dalam neraka itu adalah dipakaikan dengan alas kaki atau kasut yang teramat dahsyat kepanasannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda bermaksud, sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka itu adalah dia akan memakai dengan sepasang alas kaki daripada api, yang dengan api itu dapat mendidihkan otaknya kerana terlalu panasnya alas kaki itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, Al-Quran menceritakan bahawa penghuni neraka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan 3 permintaan. Yang pertama, mereka meminta dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat dikeluarkan daripada api neraka. Mereka tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan kesemua azab yang mereka telah lihat, dan hati mereka keresahan kerana bakal melalui azab siksaan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghina mereka dan enggan berbicara dengan mereka kerana kesombongan mereka ketika hidup di dunia. Hal ini dijelaskan melalui surah Al-Mu'minun ayat yang ke-107 dan 108 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini dan dikembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekufuran, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Dia yang Allah berfirman, janganlah kamu dan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara yang memohon sesuatu pun daripada Allah. Manakala yang kedua, mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri mereka dimatikan. Hal ini kerana mereka tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan azab yang tidak henti-henti dan rasanya tidak dapat ditahan lagi. Allah sama sekali tidak memperkenankan hajat dan permintaan mereka, dan mereka kekal menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 30 yang bermaksud, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami sahaja, kerana kami tidak tahan menderita. Dia menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal dalam azab. Yang ketiga, ahli neraka meminta seteguk minuman daripada malaikat dan ahli syurga kerana kehausan. Setelah permintaan mereka kepada para malaikat itu ditolak, maka harapan terakhir mereka ialah meminta seteguk minuman daripada penghuni neraka menuju syurga. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ahli syurga berbuat demikian, dan permintaan mereka itu ditolak. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 50 yang bermaksud, dan yang Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli neraka dengan firman-Nya, bahawa ahli neraka menyeru ahli syurga dengan berkata, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau rezeki yang makanan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya itu atas orang kafir. Saudara-saudaraku sekalian jemaat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah harapan dan keinginan penghuni neraka yang tidak pernah sekali-kali mereka perolehi. Justru sebagai mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, mimbar mengajak seluruh jemaah sekalian agar kita berusaha
berusaha menjauhi setiap perkara yang boleh menjerumuskan diri kita ke lembah api neraka. Ingatlah bahawa neraka itu sifatnya sangat keras terhadap orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah. Hanya mereka yang hilang kewarasan akal sahaja yang tidak takut untuk memasuki pintu neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah urusan harta bendamu dan anak pinakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah sesiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا برؤيته وإضواء لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من فصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai saudara-saudara Tuhan Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat kemangan untuk sementara, akhirat jualah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara dengan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, beserta keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa inilah hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, warga kami dan
Islam itu subhanallah dari api itu, dari apa itu balak bencana, wabak dan penyakit, segala macam bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan perlindungan kepada ketua Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Ahmad al-Harisani Syariatik Sultan Ibrahim ini Al-Mahmud Sultan Iskandar, Sultan yang Tuan Bagi Negeri dan Gajahan Darul Ta'zim, Wajib dari Supriya bin Al-Mahmud Sultan Idris Shah, Ramai Suri Johor, Bertemu Ismail bin Sultan Ibrahim, Teguh Mahmud bin Johor dan Jikwan Musa Khalidah binti Bustaman, Baduga putra-putra dan putrinya, Walabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma izzil Islam wal muslimin, wa akhdhil kafarata wa mubtadi as-sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrijhum wal muslimin wa qadhi ad-dayn 'alal madinin wa ahsin khalas al-muslimin waj'al hadha al-balada amnan mutma'innan rakhiyan wa sa'iran min al-muslimin. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا ورسلنا وفروعنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.